Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وخصوصا إلى شيخنا أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. مالك يوم الدين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نور أنوار سير أسرار ترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, barisan penonton di Facebook Live Madrasah Raudah, dan juga kepada keluarga saya, bunda saya, semoga Allah beri afiah, berpanjangan insya-Allah. Alhamdulillah, lama kita tak bersiaran, tak istiqamah atas beberapa urusan lah. Alhamdulillah, pertama sekali syukur pada Allah atas limpah rahim daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, yakni hari Sabtu. Sabtu, apa berbahagia Sabtu pula Ustaz? Sabtu ini adalah merupakan 26 Ramadan. 26 Ramadan. Maka di dalam riwayat, pada puasa 26, maka malamnya adalah 27 Ramadan. Bukan 27 malam 28. Ada orang ibadat 27. Dia perasan malam tu 27 juga. Tak, malam tu 28. Malam 26 adalah malam ke-27. Maka pandangan-pandangan para ulama, secara ringkas hari ini saya nak syarahkan sedikit. Sebelum ini kita dah syarahkan, kita dah masuk fasal pada menyatakan malam Al-Qadar. Maka sebelum ini kita dah syarahkan tafsir daripada Syekhul Hadis Syekh Zakaria Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, dan beliau juga mengutip dari pandangan-pandangan para salafun salih, yakni di kalangan ulama-ulama mufassirin, yakni ulama-ulama tafsir. Dan kita dah sampai kepada beberapa syarahan para ulama. Maka pada hari ini, wabil khusus, secara khususnya, kita akan syarahkan sedikit pandangan para ulama, sementara ada waktu lagi. Mengikut pandangan para ulama, antaranya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yakni Imam Asy-Syafi'i, imam kita, yakni pemegang mazhab Syafi'i, dan beliau merupakan penghafal hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedia maklum 500,000 hadis. Dan menurut pandangan beliau, sebahagian ulama, bukan saja Imam Syafi'i, bahkan ramai ulama, nanti kita akan bacakan lebih detail. Tapi hari ini kita nak bahaskan pertama sekali semalam, yakni malam 25 Ramadan. Kata Al-Habib Hasan Al-Mudhar,
Beliau meriwayatkan daripada guru-guru beliau. Antara guru beliau adalah Al-Habib Umar bin Hafiz Fidhahullah Ta'ala. Juga beliau meriwayatkan juga daripada Al-Habib Sayyid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Juga daripada Al-Habib Alwi Al-Haddad. Semua keluarga Ahlul Bait. Ma'ana Ahlul Bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan para ulama di kalangan salafuna salih dan juga ulama-ulama dari kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama di kalangan keluarga Rasulullah ada panggilan khusus kepada mereka, yakni Al-Habib. Al-Habib dengan makna yang dicintai. Janganlah peli-peli sangat Al-Habib, Al-Habib kan. Bukan Habib jual tu. Habib jual pun Habib jugalah yang dicintai. Tapi dicintai oleh wanita-wanita lah. Tapi Habib di sini adalah merujuk pada ulama daripada keturunan Ahlul Bait. Ini keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan mereka mengatakan bahawa kalaulah di antara 10 akhir Ramadan, Asyara Yauman ini, 10 akhir Ramadan ini, adanya malam Jumaat. Maknanya di antara 10 akhir ada malam Jumaat. Maka beri keutamaan pada malam Jumaat tersebut. Kalau malam Jumaat itu terjatuh tanggal, yakni tarikh di dalam kalender Islam, yakni dalam kalender Hijrah, bahawa malam Jumaat itu jatuh pada malam ganjil, lebih-lebih lagi kita kena beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dah tempuh pada tahun ini, yakni pada bulan ini semalam adalah malam Jumaat. Yang jatuh pada malam Jumaat itu adalah malam ganjil, yakni malam 25 Ramadan. Maka sebahagian para ulama mengatakan bahawa kebanyakan, termasuk di dalam beberapa kitab para ulama, juga pengalaman para ulama, ulama ni berpandangan jatuh pada malam 25 ni bukan mereka tahu. Ada orang ni salah faham. Dia cakap ulama ni lebih tahu pula pada Nabi. Bukan tahu daripada Nabi. Mereka ini cakap berdasarkan pengalaman mereka, melalui hadis-hadis yang mereka baca, melalui perkara yang melalui ilmu yang mereka tuntut daripada guru-guru mereka. Maka mereka riwayatkan kepada kita. Alangkah indah dan alangkah untungnya kita. Sebab kita ni mungkin tak pandai dalam bidang hadis, tak pandai dalam bidang riwayah atau dirayah. Maka ulama-ulama mereka telah membantu kita pada sudut ini. Itu satu perkara penting. Maka poin pertama pada pagi ini kita nak syarahkan, kita nak highlightkan bahawa kebanyakan para ulama mengatakan kalaulah berlaku 10 akhir, ni pandangan pertama. Saya sebut tadi malam Jumaat dan pada malam itu juga malam ganjil, maka kebanyakan para ulama kata perlu diberi keutamaan mengikut pengalaman mereka, ataupun dipanggil dengan pengalaman rohani mereka, yakni tazkiyahnya mereka, penyucian hatinya mereka ini, ataupun pengalaman rohani mereka lah. Ini mereka beribadat pada malam itu dan mereka mendapati ada tanda-tanda yang lebih hampir dengan perkara tersebut. Ini malam-malam ganjil dan malam itu adalah malam Jumaat, maka lebih hampir pada malam Al-Qadar. Pandangan yang diambil ini antaranya adalah daripada pandangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan boleh jatuh pada malam Jumaat dan malam 25 Ramadan. Juga saya pernah riwayatkan sebelum ini 2 hari raya malaikat, yakni yang pertama hari raya malaikat yang dinamakan dengan Lailatul Nisfu Sya'ban. Ini malam Nisfu Sya'ban juga dinamakan diberikan oleh Allah Taala, yakni Nisfu Sya'ban itu separuh 15 Sya'ban itu merupakan hari raya pertama bagi malaikat. Maka saya dah sebut, sehinggalah pada tarikh 25 Ramadan, yakni hari raya kedua adalah pada malam Al-Qadar. Maka malam itu adalah malam hari rayanya para malaikat. Juga di sini kita nak highlightkan pada malam ini juga antara malam favourite para ulama, ataupun malam-malam yang sering berlaku malam Al-Qadar.
sering berlaku malam Al-Qadar. Antaranya pandangan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Juga di dalam riwayat Imam Ghazali juga riwayat. Tadi kata malam Jumaat. Tapi kalaulah ni disebut pengalaman mereka, kalau puasa pertama jatuh pada hari Selasa. Puasa kita jatuh hari Selasa kan? Nampak? Hari Selasa adalah hari yang pertama. Maka kebanyakan pengalaman para ulama, mereka akan bertemu malam Al-Qadar pada malam ke-27. Macam mana Ustaz boleh tahu apa kena dengan malam pertama? Yang ni malam awal Ramadan. Apa kena dengan malam Al-Qadar? Yalah, kita ni nak tahu tarikh Ramadan tu, nak kira tahun tu payah. Maka mereka mengambil hari pertama digandingkan dengan malam Al-Qadar. Kebiasaannya kalau jatuh hari pertama pada hari Selasa, kebiasaannya, bukan saya kata wajib jadi ni perlu highlight, bukan wajib jadi malam Al-Qadar malam tu, tak. Tapi pengalaman ulama, kalau berlaku pada malam jatuh Ramadan itu pada malam Selasa, dan esoknya puasa, maka kebanyakannya berlaku Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Maka pada malam hari ini, malam ini merupakan malam ke-27 Ramadan. Maka para ulama sebut, berkejarlah kita dengan malam ini. Sebab malam ini para ulama sebut diangkat semua doa. Semua doa di antara kita malam ini, the grand doa. The grand day ni maknanya malam yang sangat grand, malam yang sangat dinanti-nantikan oleh malaikat. Sebab apa? Mereka, ibadatnya mereka pada hari raya mereka bukan makan lemang macam kita. Makan lemang pun ibadat juga. Sebab makan tu perintah Allah. Perkara dunia ini kalau nak jadi ibadat, bila didahulukan amalan-amalan wajib, maka dia akan jadi ibadat. Pekerjaan kita kalau nak jadi ibadat, utamakan solat fardu dulu. Benda wajib buat, maka ibadat kita, pekerjaan kita jadi ibadat. Maka mereka tak makan lemang. Dia tak buat renang hijau. Apa lagi dia buat? Macam-macam lah. Kuih samprit lah, macam-macam kuih batang buruk. Tak. Dan mereka tak pergi cari baju raya. Ni dah kecoh JNT semua kan. Ni dah PKP ni macam mana ni? Tak sempat, takut tak boleh push barang ustaz. Risau orang berniaga. Pandangan para ulama yang disyarahkan bahawa malaikat tak seperti kita. Tapi bagaimana penyambutan mereka terhadap malam hari raya mereka ini? Mereka mendoakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak syarah panjang, ada doa-doa yang diriwayatkan oleh para ulama kita. Termasuklah di dalam Al-Quranul Karim. Maka para ulama sebut, jadi untuk bertepatan dengan doanya para malaikat pada malam Al-Qadar itu, maka kita juga perlu melakukan amalan yang sama. Jelas? Amalan yang sama. Maka pada malam tersebut, malam Al-Qadar ini, nanti kita akan baca lebih lanjut riwayat insya-Allah, tapi kita nak syarahkan dulu tarikh. Dan kalau mereka, dan juga kita perlu highlightkan juga di sini, pada malam Al-Qadar, insya-Allah jika ditakdirkan malam ini adalah malam Al-Qadar, maka sebaik-baiknya amalan, ni saya nak kongsikan amalan pada malam Al-Qadar yang terbaik, yang pertama adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pertama. Yang terbaik. Yang kedua adalah melakukan amalan-amalan sunat, sama ada ia berupa dengan solat, ataupun ia membaca Al-Quran, ataupun berzikir, ibadat umum. Tapi saya sebut wabil khusus dengan istighfar ni sebab apa? Sebab pandangan para ulama, antara afdal pada malam Al-Qadar itu adalah kita beristighfar. Sebab apa beristighfar? Para ulama sebut sebab kerana kebanyakan daripada dosa kita lah yang menghalang kita daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berkat pada malam Al-Qadar itu, kita beristighfar pada Allah Ta'ala, dengan dikira pada malam itu sebanyak 83 tahun 4 bulan. Sekali istighfar
seumpama kita istighfar 83 tahun 4 bulan tanpa berhenti. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau tak mampu nak buat apa-apa amalan, Ustaz, saya semayang pun kurang, Ustaz. Penat, sakit lutut, sakit pinggang, semua sakit. Macam mana nak buat? Maka amalan yang afdal selain pada istighfar, maka para ulama sebut amalan yang tertinggi adalah amalan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Maka dengan selawat inilah para ulama sebut memudahkan setiap urusan kita. Dan kita nak bahawa pada malam Al-Qadar ni, saya dah sebut, malam Al-Qadar ini para ulama sebahagiannya mengatakan adanya malam Al-Qadar adalah kerana apa? Kerana adanya malam kelahiran Rasulullah. Tanpa kelahiran Rasulullah tak adalah Ramadan. Tak ada Rasulullah, tak ada Ramadan. Tak ada Rasulullah, tak ada malam Al-Qadar. Maka para ulama sebut amalan yang kalau kita tak mampu nak buat amalan-amalan yang berat, baca Quran dan sebagainya, maka cukup dengan kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, mereka yang perlu bergerak jauh, nak pergi mana-mana, kalau mampu singgah semayang tu lebih baik. Tapi kalau tak mampu, maka banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat para ulama mengatakan bahawa selawat ini diterima oleh Allah Taala walaupun ghaflah. Walaupun kita mengamalkan selawat itu dalam keadaan leka. Sambil tengok berita selawat. Contoh, nak line malam kan. Nak line TV3 tu tengok je berita apa berlaku hari ni. Selawat dengan Nabi. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dalam keadaan takabur pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni diriwayatkan oleh para ulama. Sebab apa? Pertama, para ulama sebut kenapa boleh selawat, boleh takbir, boleh. Sebagai contoh, dijemput dia selawat kan. Sekarang banyak majlis selawat. Selawat dia suara sedap pula, tambah dia imam. Dia selawat pula sedap. Maka jatuh dalam hati dia takbir dengan selawat tadi. Ataupun dia selawat di hadapan orang-orang lain dengan selawat dengan serah yang berbeza. Serah ni lafaz selawat yang berbeza. Dia rasa dia lebih alim pada orang lain sebab selawat dia lain pada orang lain. Maka selawat itu juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa selawat ini begitu istimewa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, kerana apa? Kerana kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahaja diterima. Sebab selawat umat-umat lain tak dapat kat Nabi. Mana ada selawat? Selain daripada umat Rasulullah ni tidak ada selawat. Zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, minta maaf. Lain problem sikit. Alhamdulillah, sambung balik. Minta maaf lain problem sikit. Alhamdulillah, ada backup plan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa selawat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, kerana kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil para ulama mengatakan kalaulah Nabi Adam alaihi salam itu diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di dalam kitab, berapa kitab? Nasahibul Ibad. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Azlina. Alhamdulillah. Para ulama mengatakan kalaulah Nabi Adam AS, saya pernah riwayatkan dulu kan, bahawa Nabi Adam AS ini diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana disebutkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat bi haqqin Muhammadin, dengan kebenarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka ampunkan aku. Maka para ulama sebut melalui dalil ini, dan banyak riwayat dalil para ulama. Tak perlu kita utarakan sini. Kita nak maklum kat sini apa? Saya bukan nak syarahkan dalil kat sini, tapi saya nak maklumkan apa? Kalaulah tak mampu apa-apa amalan, maka hiasi amalan pada malam itu dengan selawat. Jelas? Ibu-ibu berita gembira, tak mampu solat pada malam tu, bangun-bangun dah 5:30 ustaz.
10 minit lagi, 15 minit lagi dah imsak. Setengah jam lagi nak habis. Nak habis waktu sahur, ni waktu subuh. Maka apa amalan yang sesuai ustaz? Saya nak masak, nak apa lagi? Kan sebelum ni ustaz dah sebut dah. Orang berdiri pun buat sahur untuk keluarga pun dikira qiyamul lail. Ya, betul. Itu pun dikira qiyamul lail sebagai ibadat. Siapa yang cakap tak ibadat buat jumpa saya? Saya nak tanya dengan apa cakap bukan ibadat. Sampai tahap macam itulah. Para ulama sebut, kalau boleh, walaupun ibu tadi sedang memasak, maka tak mampu dia berdiri untuk solat, tak mampu dia baca Quran kerana tak hafal. Kalau mampu zikir, zikir. Kalau mampu istighfar, istighfar. Tapi sebaik-baiknya banyakkan selawat dengan baginda Nabi SAW. Sehingga kata Al-Imam Syekh Al-Musnid, yakni mufti Mesir yang dulu, yakni Syekh Ali Jummah hafizahullah ta'ala, Syekhul Masyayikh, yakni syekh kepada syekh-syekh yang ada di Azhar. Beliau mengatakan bahawa di akhir zaman ini, kalau tak ada mursyid, tak ada guru pembimbing kita ni tak ada pembimbing daripada guru, maka cukup selawat menjadi pembimbing kita. Dan dalam riwayat juga mengatakan bahawa para ulama mengatakan bagi mereka yang berselawat tidak berlaku syirik di dalam hatinya, insya-Allah pertama sekali tidak akan berlaku syirik. Sebab apa? Sebab dia berselawat tadi dengan lafaz Allahumma salli ala ataupun sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad, macam-macam lah, itu perintah. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab ditakdimkan Allah dulu. Apa takdim ni? Jamak takdim ni ustaz? Bukan. Takdim ni diawalkan. Takhir diakhirkan. Diawalkan nama Allah dulu. Maksud dia apa? Ya Allah, berikan pujian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan pujian. Ataupun aku memuji wahai Allah. Dengan pujian ini kepada siapa? Yani ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni Muhammad? Kembali kepada syahadah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ingat beza La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Dhammah. Kalau ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar, baris atas fathah, Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Sebab apa kena baris atas? Sebab takkid adanya isim kana inna. Yani ashhadu alla. Alla tu ada alif nun kat situ. Kalau belajar nahwu sorof kat sinilah. Ni kalau tata tertib. Maka para ulama menyebut dengan berkat selawat ini kita nak Allah Ta'ala terima segala amalan kita dan Allah terima doa-doa kita. Maka sama-samalah kita usahakan pada malam yang penuh barakah, yakni malam Al-Qadar ini dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Semata-mata untuk melihat siapakah di antara hamba dia yang betul-betul mencari malam Al-Qadar. Seperti mana difirmankan dalam Quran suratul Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut, dialah, yakni Allah lah yang menciptakan mati. Alladzi khalaqal maut wal haya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang berlumba-lumba, siapa yang berhajat, siapa yang bersungguh-sungguh di dalam hatinya. Dan juga dibuktikan kalau sungguh dalam hati ini, pembuktian bila? Pembuktian dia adalah berdasarkan pada jawarih, yakni amalan zahir dia. Kalau amalan zahir dia melakukan amalan qata'atan, maka itulah hati dia. Kalau di luaran dia tidak melakukan qata'atan, itu juga di dalam hati dia. Inna fi jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Nabi sebut, kalau baik seketul daging tadi, baiklah keseluruhannya. Kalau buruk seketul daging ni, buruklah keseluruhannya. Ala wahyal qalb, ketahuilah oleh kamu
Kata Nabi SAW, sabda Nabi, itu adalah hati. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata kalau baik hati ni, baiklah seluruh badan dia. Maksud seluruh badan ni apa dia? Kepala dia baik, rambut dia baik, badan dia baik, kaki dia baik, tangan dia baik. Maksud dia amalan jawarih, termasuk pemakaian dia pun akan jadi baik. Allahu Akbar. Gerak-geri dia, apatah lagi amalan kebiasaan. Sebab apa? Hati ini cerminan bagi tubuh kita. Selalu kita dengar, ustaz, saya ni luaran ni macam ni, dalam tak macam ni. Tak. Daripada dalaman kita lah keluar. Ditunjulkan reflection, pantulan daripada hati kita ini adalah jawarih, keadaan kita. Maka para ulama sebut, dengan berkat bila kita ini banyak melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala, kita mohon pada Allah taala untuk Allah kekalkan kita dalam keadaan itu. Amin ya rabbal alamin. Maka pada malam Al-Qadar ini, maka kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah yang terbaik melakukan amalan. Ayyukum ahsanu amala. Ahsanu di sini dengan makna apa? Ahsanu, yang terbaik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya? Allah nak tengok. Aku ciptakan, kata Allah, langit. Aku ciptakan mati dan juga hidup. Kenapa mati dulu baru hidup? Sebab kita ni datang daripada mati dulu. Daripada mati kepada hidup. Kemudian daripada hidup kepada mati. Maka diciptakan kematian dahulu untuk kita. Daripada tak ada kepada ada. Tak ada itu kematian lah. Bila dah ada itulah hidup. Maka di antara dua perkara ini, apa maksud dia? Yakni perjalanan kita di antara mati kepada hidup dan hidup kepada mati. Daripada tak ada kepada ada kepada tak ada. Apa maksud Allah Ta'ala cipta kita ini? Adalah semata-mata untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang benar-benar terbaik amalannya? Maka kita sama-sama azam. Dan juga sunat bagi kita mengejutkan ahli keluarga kita. Nanti kita akan baca hadis tu. Pada malam Al-Qadar, sunat kita kejut. Bukan sunat saja, bahkan ia termasuk dalam fi'liyah Nabi. Apa dia fi'liyah Nabi? Perbuatan kebiasaan Nabi. Nabi SAW sunnah fi'liyahnya, sunnah perbuatannya pada malam Al-Qadar ini, Nabi SAW di samping beribadat, maka Nabi akan mengejutkan ahli keluarganya. Cuma berbeza pandangan para ulama. Baginda Nabi SAW kebiasaannya bila bangun malam, Nabi bangun malam sahaja. Tips dia nak mudah bangun malam macam mana, ustaz? Yang pertama, bangun dengan membaca doa. Sebab Nabi sebut dalam hadis, bila kita tidur ini, syaitan akan ikat kita dengan 3 ikatan. 3 ikat. 3 kali ikat. Yang pertama, ikatan itu akan terbuka dengan apa? Dengan bila kita bangun, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan doa yang diajar oleh Nabi. Apa dia? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami. Ahyana ba'dama amatana, selepas mematikan kami. Matikan tadi bukan mati terus tak bangun, tak. Mati ni dengan maksud tidur. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sehinggalah kita bangun pada pagi hari untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, terbuka satu ikatan. Yang kedua, para ulama sebut, Nabi sebut, riwayatkan kepada para ulama, ikatan kedua akan terbuka apabila kita mengambil wuduk. Pertama, beristinja, membersihkan diri kita, kemudian mengambil wuduk dengan sempurna, maka ikatan kedua akan terbuka. Ikatan ketiga pula akan terbuka waktu bila? Apabila kita melakukan solat sunat pada malam hari itu. Yakni kita semayang sunat. Bangun-bangun, lepas baca doa, ambil wuduk, kemudian semayang sunat. Dan semayang sunat ini disyarahkan oleh para ulama. Bagaimana semayang sunat Nabi? Nabi semayang tengah malam ni bagaimana? Kebiasaan Nabi selepas mengamalkan 3 perkara ini, dia dalam semayang sunat, yakni ikatan yang ketiga ini, baginda Nabi SAW kebiasaan solat sunat pada awal, yakni qiyamul itu awal 2 rakaat. Sebelum kita melakukan solat-solat yang lain, pada awal solat, yakni pada solat 2 rakaat yang pertama itu,
sebaik-baiknya kata Nabi, sabda Nabi, kita lakukan dengan ringkas. Ngomong tidur kan, Nabi ajar lakukan ringkas, jangan baca panjang. 2 rakaat yang pertama baca yang pendek-pendek, Qul huwallahu ahad ataupun wal as. Ustaz, saya tak baca surah lazim, saya baca Al-Fatihah saja. Sah ke Ustaz? Sah. Sebab surah lazim ni sunat. Akan tapi rugilah kita. Rugi. Sebab apa? Pahala pada malam tu digandakan 1000 bulan. Allahu Akbar. Dah lah bacaan Quran ni kita jarang baca, apatah lagi baca dalam sembahyang. Rugilah kita. Kita tak amalkan bacaan dalam sembahyang. Maka ulang. Para ulama sebut pada 2 rakaat ini ulanglah. Pada rakaat yang pertama dengan Qul huwallahu ahad sebanyak 2 kali. Kemudian rakaat yang kedua dengan Qul huwallahu ahad dengan sekali. Ini suratul Ikhlas. Rakaat pertama dibaca 2 kali, rakaat kedua dibaca dengan sekali. Ini 3 kali bacaan kita. Maka dalam riwayat hadis, antara kelebihan membaca suratul Ikhlas dan kita tafsir juga ada hadis Nabi sebut, seumpama dia telah mengkhatamkan Al-Quran. Bila baca Qul huwallahu ahad ni sebanyak 3 kali, maka seumpama dia telah mengkhatamkan Quran. Maka 2 rakaat ringkas tadi dengan ayat daripada suratul Ikhlas, maka para ulama sebut telah mendapat khatam Al-Quran. Kalau macam tu Ustaz, sepanjang semayang saya nak buat Qul huwallahu, boleh, tak masalah, semayang sunat. Cuma bukan pelik, rugilah. Ada ayat lain, kita bacalah ayat lain juga. Tapi pada awal ni khususkan, jangan sampai panjang dulu, semayang ringkas dulu. Tu sunnah baginda Nabi SAW. Lepas itu barulah baginda Nabi akan melakukan solat yang panjang. Betul dah riwayat dengan sahabat tak mampu. Nabi bila dah baca Al-Fatihah, sahabat kata Nabi baca suratul Baqarah. Lepas Nabi baca suratul Baqarah, para ulama sebut sehingga hampir ke-4 ke-5 juz Nabi baca pada malam itu. Sehingga mufarakah sahabat. Mufarakah ni apa? Keluar. Ini berpisah dengan imam, kemudian keluar daripada semayang dengan Nabi. Sebab apa? Tak mampu nak berdiri dengan baginda Nabi SAW. Ini cerita sahabat tu lah. Tapi kurang-kurang dia buat, sahabat ni buat. Kita ni dengar je cerita. Dengar cerita banyak kali. Ustaz, saya dah tahu dah cerita ni, Nabi macam ni, macam ni. Soalnya kita lakukan ataupun tidak. Maka pada malam ini kita cuba lakukan. Kalaulah bukan malam Al-Qadar pun, insya-Allah Allah Ta'ala akan terima amalan kita. Jelas, insya-Allah. Dan di setiap daripada 2 rakaat ini, banyakkan istighfar dan selawat. Dan tak akhir daripada, katakan nak buat 12 rakaat. Riwayat Nabi SAW solat malam ini, dalam riwayat yang banyak, Nabi solat, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan beberapa riwayat yang lain, Nabi semayang dengan 11 rakaat. Dan riwayat kata 13 rakaat. Yakni 13 rakaat, 3 yang akhir itu adalah witir. Ustaz, kalau dah buat witir malam macam mana Ustaz? Boleh buat lagi? Boleh, tak berdosa, jangan risau. Boleh buat, tak jadi masalah. Walaupun tak tidur, sebaik-baiknya tidurlah. Boleh dinamakan qiyamul lail, bangun malam. Kalau tak tidur, tak nama qiyamul lail. Maka para ulama sebut yang afdal tidur dulu. Tapi Ustaz, kalau saya tak tidur, saya terus buat qiyamul lail, ibadat sepanjang malam tak tidur, lebih baik. Jelas? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, saya ada urusan sedikit, hantar bunda saya. Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita, Allah beri taufik, yakni kekuatan pada kita, dan juga hidayah, petunjuk. Dan Allah bantu kita untuk memperbaiki amalan kita di dalam bulan Ramadan ini. Tinggal saki baki sahaja, lebih kurang 3-4 hari saja nak kita sampai pada akhir daripada bulan Ramadan, yakni pada bulan Syawal. Maka para ulama sebut sepatutnya pada akhir-akhir Ramadan ini kita kena bimbang dengan amalan kita. Kita semak berapa banyak helaian Al-Quran telah kita habiskan, berapa banyak butiran tasbih yang telah kita alunkan ataupun kita gerakkan pada jari kita, berapa banyak pusingan yang telah habis, berapa ratus, berapa ribu yang kita telah habiskan zikir pada Allah, dan bagaimana istighfar kita dengan Allah, dan bagaimana selawat kita kepada baginda Nabi SAW. Bersama kita renungkan, dan semoga Allah Ta'ala beri kekuatan bagi kita untuk menambah baik amalan kita ini. Maka dengan doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnal ibadatik, Abu riwayat wa husnal ibadatik, dengan mufrad. Ini para ulama sebut, ya Allah,
Nabi ajar pada Muaz bin Jabal, minta dengan Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantulah aku ini ya Allah untuk mengingatimu, ala zikrika, ala zikrika. Ada nama ustaz juga, ada ala zikrika, yakni untuk mengingati engkau ya Allah, wa syukrika, dan untuk bersyukur pada engkau ya Allah, wa husnil ibadatik, dan memperbaiki ibadat. Nak syarah ayat ni saja panjang. Doa ini merangkumi semua ibadat sebenarnya dalam doa ini. Sebab tanpa bantuan daripada Allah, tak mampu kita melakukan ibadat. InsyaAllah, semoga Allah terima amal ibadat kita. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa gerak adik-beradik keluarga kita untuk sesama ibadat pada Allah Taala. Jangan jela ada ni dah sembahyang tarawih semua semalam, aku tak sembahyang malam semalam. Ini biar dia tidur. Tak apa, biar aku je sembahyang. Tak boleh ini bukan bisnes. Agama ini kedua-duanya untung. Orang yang ajak orang lain pun untung, bahkan dia lagi untung lah, sebab dia ajak orang yang buat tu dapat kat dia. Tak pernah rugi melakukan amalan agama ini. Nak tahu rugi tak rugi bila kita meninggal nanti, baru kita tahu betapa ruginya kita ataupun betapa beruntungnya kita. Sekian saja insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada nafsu amarah dan kelemahan saya. Saya mohon maaf pada tuan-tuan, mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah terima diri kita, Allah terima keluarga kita insya-Allah. Itu saya pada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husnal ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Sekian bila taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa esok insya-Allah.